Amalan bersuluk di dalam persilatan bertujuan untuk memberi keyakinan kepada pesilat-pesilat. Di sinilah untuk ketahanan dirinya berzikir hanya kalimah la ilaha illallah. Di sebalik kehalusan gerak seni mempertahankan diri yang diwarisi sejak turun-temurun, tersimpan amalan yang sering diragui kesuciannya. Adakah amalan ini mempunyai tujuan tertentu? Segalanya bakal dirungkai dalam Detik 12 Malam. Untuk episod Detik 12 Malam kali ini, saya berada di Gurun Kedah untuk mendekati pertubuhan seni silat Pusaka Gayum bagi membongkar kisah di sebalik amalan bersuluk ini. Siapa nama kamu? Aku bernama Saiful Azmi Jamsari. Aku datang meminang dan ingin memohon izin untuk membuka gelanggang. Aku menerima pembinangan kamu. Amalan bersuluk di dalam persilatan bertujuan untuk memberi keyakinan kepada pesilat-pesilat. Sebagai seorang pesilat, hendaklah berani. Jadi, apabila dia bersuluk, dia akan ada jati diri di dalam dirinya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu, mungkin boleh ceritakan sedikit pengalaman Cikgu sepanjang melakukan aktiviti bersuluk. Ada tak melalui pengalaman-pengalaman yang agak misteri ataupun pelik? Ada. Saya diminta untuk ke Gunung Ledang. Jadi apabila saya naik ke Gunung Ledang tu, di antara suka dengan tak suka tu, dia bercampur-campur. Adalah juga kita kata niat untuk nak berjumpa dengan sesuatu, tapi semalaman tak ada apa juga yang tak jumpa. Memang saya tak jumpa. Apabila dah cukup semalaman saya di atas, jadi apabila saya turun, masa saya turun tu di pertengahan tu, daripada jauh saya dah nampak lah ada satu kawasan lapang. Hampir sampai saya nampak, ini macam gelanggang. Tengok ada dengan apa, orang-orang yang berpakaian macam panglima dan sebagainya. Jadi apabila saya turun tu, saya dah ada dalam tu. Dah ada dekat gelanggang? Saya dah ada dalam gelanggang. Yang saya agak pelik sikit, macam mana tiba-tiba saya dah ada lah di dalam kawasan gelanggang. Jadi itu yang saya fikir, saya di dalam dunia yang nyata ataupun dunia yang macam mana. Sebab
saya nampak dengan mata dan saya berada dalam kawasan gelanggang dan saya nampak orang-orang yang dikeliling tu, panglima-panglima yang berpakaian berbusana semua. Lengkap berbusana. Lengkap semua ada. Tengkolok apa semua. Dengan tengkolok. Orang-orang yang ada dikeliling tu mempersembahkan permainan-permainan silat. Dan yang memberi satu lagi yang memberi kesan pada saya ialah bagaimana saya ditunjuk dengan beberapa pokok perubatan. Sebelum saya keluar balik memang saya petik. Saya petik dan saya gunakan itu untuk saya buat minyak. Jadi itu yang bagi saya satu misteri lah, macam mana saya boleh berada dalam kawasan itu. Itu memang satu kejadian yang agak pelik tu. Jadi bagi saya itu satu pengalaman yang agak menarik jugalah. Okey cikgu, terima kasih banyak di atas perkongsian pengalaman tadi dan saya yakin itu adalah satu pengalaman yang cukup berharga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik. Sama. Dia datang, dia keliling, ada yang duduk atas paha kita, ada yang jilat selinga. Dia tunjuk kata kawasan ni tempat jin. Okey cikgu, terima kasih di atas meluangkan masa. Boleh cikgu ceritakan sedikit. Mungkin ada pengalaman yang mungkin boleh dikatakan sebagai misteri, mistik dan juga pelik sepanjang melakukan aktiviti bersuluk. Memang ada. Satu, kita kena mengenali alam. Pokok makhluk Allah Ta'ala. Semua makhluk atas kejadian. Betul. Makhluk-makhluk yang nyata ni inilah makhluk Allah Ta'ala. Tapi makhluk-makhluk ghaib adalah makhluk Allah Ta'ala, termasuk kita. Jadi saya ingin mengenali sifat syaitan, sifat iblis, sifat jin. Saya ingin mengenali makhluk Allah Ta'ala ni, cara kehidupan, tingkah laku. Saya mencari. Manusia dia selalu ada belaan tu. Ini yang dikatakan sebagai saka apa Ya. semua dia. Jadi saya cari tempat-tempat buangan. Kita jalan, dia ikut kita. Kita jalan, dia tengok kita. Jin ni dia suka duduk di sebelah-sebelah pokok tu. Jarak dia dalam 2-3 depa saja. Itu dia akan tunjuk mata dia. Dia ada mata satu, mata tiga, tak ada mata. Saya pergi perkampungan mereka, saya duduk di perkampungan mereka. Jadi situlah saya akan sudut di situ. Jadi saya suluk, mereka bawa ke cara nak musnahkan saya. Nak hancurkan saya, menghancurkan hati saya, nak bagi duduk dalam ikutan dia. Dia nak bawa kita pergi ke alam dia, dia nak bawa kita ikut suruhan dia. Di situlah permainan yang paling dahsyat. Dia datang, dia keliling, ada yang duduk atas paha kita, ada yang jilat selinga, ada yang peluk kita, ada duduk atas kepala kita, ada main tangan kita.
Saya tak bergenjak, saya tak lari. Sampai dia berundur. Dia bukan kalah. Kekuatan kita, ketuhanan kita dengan Allah. Pasal saya pegang la ilaha illallah. Atas aku sebagai hamba, aku pijak atas bumi Allah. Aku tauhidkan diri, aku kukuhkan iman aku. Kukuhkan warak aku. Walaupun musuh datang macam mana pun, aku tetap dengan kalimah la ilaha illallah. Itu yang saya tak sesat. Baiklah, terima kasih cikgu di atas perkongsian pengalaman yang cukup misteri dan cukup unik untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang di luar pandangan mata kasar manusia. Terima kasih banyak cikgu. Okay. Cikgu hadir ke Detik Lepas Malam. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit pengalaman cikgu mengalami pengalaman misteri dan juga mistik sepanjang bersuluk. Saya dan juga rakan saya menuju ke kaki Gunung Jerai melalui sungai. Dalam perjalanan tu tiba-tiba kawan saya jatuh. Bila saya mengikuti perjalanan dia semasa itu, saya tidak boleh mengikut dia sebab dia terlalu cepat. Maka dia tulis ke belakang tengok saya, dia cakap, kenapa tak boleh berjalan, kenapa lambat. Dia panggil saya. Mai sini, ambil ayat semayang. Dan dia pun mengambil ayat semayang sekali. Saya tengok cara dia mengambil ayat semayang dan sebagainya. Begitu tertib sekali. Maka selepas sudah kita mengambil ayat semayang, maknanya dia panggil saya dekat dengan dia. Maka dia tepuk saya daripada atas sampai ke paras lutut, turun ke bawah selamat 3 kali. Dalam perjalanan tu dia cakap, okey, dengan bismillah kita berjalan. Tujuan buat Wallahualam. tu tak apa, tak tahu, tak pasti. Seperti cuma yang saya tahu, saya berjalan dengan dia tu maksudnya laju lah. Satu masa tu dia panggil saya, dia cakap, dia tunjuk, kata kawasan ni tempat jin. Saya tak cakap tak apalah sebab bagaimana saya ni agaknya suasana kawasan tu sunyi lah. Kita pun berjalan lagi sampai tempat yang kita nak tuju tu. Dia cakap hanya setakat ini saja kita berjalan. Sebab kawasan yang saya dengarkan nak pergi ni, saya punya boleh hantar setakat ni saja. Cuma dia pesan dalam perjalanan tu, dia kata jalanlah elok-elok dan kirim salam kepada saudara-saudara kita di atas. Dia pun bagi salam. Dia salam dengan kita. Lepas tu dia pun jatuh. Pingsan balik. Pingsan. Dia jatuh, berbangun semula. Kawan bila dia sedar, dia pun tak tahu apa. Dan kita turun balik dengan selamat. Alhamdulillah. Bagi cikgu, adakah ianya pengalaman yang agak pelik dan juga misteri? Bagi saya ni, kalau macam kita orang biasa ni, masa pelik lah. Tapi bagi kita yang melalui benda tu, tak pelik mana pun. Sebab ini adalah laluan dan mereka pun nak tengok kita pergi, tentu nak yang elok-elok lah. Dan kita pun tidaklah merasakan itu adalah satu kehebatan apapun, sebab yang hebat ni semua Allah Ta'ala. Okey, terima kasih cikgu di atas perkongsian pengalaman dan juga petua dan panduan yang diberikan. Terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum. Aku datang hanya untuk bekerja. Sekarang ni saya berada di Gunung Jerai, di kawasan yang dikatakan sering menjadi pilihan pesilat-pesilat melakukan aktiviti bersuluk. Saya Saiful Azmi Jamsari akan merasai sendiri pengalaman bersuluk ini. Kedatangan saya disambut dengan bunyi yang katak yang agak pelik.
Mana nak turun ni? Okay, saya fikir saya akan cuba berada di sekitar kawasan ini untuk melakukan aktiviti bertapa. Ui, punya angin datang. Ui, sejuk. Angin datang bawa kabus. Menerpa. Saya akan cuba cari tempat yang agak rata dan sesuai untuk saya lakukan aktiviti bertapa dan bersuluk. Hebat betul rasa dia. Sekali imbas apabila angin ni berhembus, apa yang saya dapat bawa adalah bau umpama bau arang, bau bahan yang telah terbakar. Dan tak semena gelora musim berembang sekarang ni. Saya tak pasti adakah kerana angin malam yang menghembus. Andai kata anda bukanlah seorang pesilat ataupun orang yang mencari ilmu mengenali diri, mungkinkah anda akan berada di kawasan ini untuk merasai pengalaman bersuluk ataupun bertapa? Bagaimana agaknya mereka yang melakukan aktiviti bersuluk ni dapat bertenang, kerana saya yang berada di sini pun dalam keadaan kesejukan, kedinginan. Boleh dengar macam ada bunyi orang berjalan dekat sebelah sana tu. Tolong sum-sum sekejap cara bunyi jatuh. Hampir 2 jam lebih saya berada di dalam kawasan ini. Cakap pun dah tak betul lah. Cakap pun dah berterabur. Ni kabus ni bergulung-gulung ni. Tim, kita nak stay lama lagi ke kat sini? Ui, sejuk gila dah ni. Dah kecut dah ni. Kebas lah badan saya. Kepala, badan, mulut kebas lah ni. Biar dah ni. Basah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku datang hanya untuk membuat kerja. Satu perasaan ataupun suasana yang saya lalui adalah keadaan suhu sejuk yang melampau dengan hujan, dan ketika itu seluruh tubuh badan saya, kepala, bibir, tangan yang kebas, dah tak rasa apa. Agak mengecewakan. Saya cuba untuk bagi tahu kepada tim supaya tutup, close, stop. Apabila tim memberitahu supaya saya bertahan untuk 5 ke 10 minit lagi. Dan alhamdulillah, mungkin rezeki saya kerana ketika itu juga tak semena-mena terpaku melihat di hadapan 3 susuk lembaga yang berbaju berjubah. Macam tak percaya apakah yang berada di depan saya itu, dan apabila mengalihkan pandangan dan toleh balik, memang betul. Assalamualaikum. Aku datang hanya untuk membuat kerja. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Itu adalah satu pengalaman yang takkan saya lupakan sepanjang menjalani aktiviti, lebih-lebih lagi selepas detik 12 malam.
kepada yang ahli-ahli persilatan, tak kira apa persilatan sekalipun, saya berpesan, kita nak bersuluk ni hendaklah ada guru yang zahir. Jangan kita bersuluk tidak ada guru yang zahir, mengharapkan guru yang ghaib, kita tak jumpa jalan nanti. Sebab belajar ilmu ni kena gunakan ilmu guru yang zahir. Sebab guru yang zahir ni memimpin kita, sebab kita hidup zahir. Kalau tidak, kita takut jadi satu kesilapan untuk diri kita dan satu fitnah pada orang, fitnah pada kita. Kecuali kalau Allah Ta'ala bagi pada satu orang itu kasyaf lainlah, dia tahu di alam itu. Tetapi kalau yang nak menuju itu, maknanya belajarlah, bergurulah dulu ilmu guru yang syariat dulu.